Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat anda yang sentiasa setia bersama kami di Nona. Manusia memerlukan keperluan asas untuk meneruskan kehidupan dan kehendak tertentu untuk hidup yang selesa. Nilai-nilai murni amat penting disemai dalam diri kerana ia akan melahirkan insan berakhlak mulia dan membentuk individu yang seimbang daripada segi rohani, jasmani, emosi dan intelektual. Di era yang serba moden dan pesat membangun ini, kadangkala harga diri seseorang seperti tiada nilai akibat kerakusan mengejar kepuasan masing-masing. Jangan biarkan kecanggihan teknologi masa kini yang banyak memberi kesan kepada perubahan corak kehidupan manusia mengambil alih dinamik personaliti dalam diri. Hidup mesti ada pegangan kerana dunia ibarat pentas, kitalah pelakon utamanya yang mencorakkan setiap episod kehidupan. Terus kekal setia bersama kami kerana Nona inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. One moment saya rasa ready, saya cakap, okey jom kahwin. Selamat pengantin baru, Ma. Mayang sayang, Ma. Sebelum masuk kuda kepang ni, daripada muzik baru kita boleh masuk tari. Dari tari tu barulah kita boleh ke seterusnya. Kalau dulu orang tua dia tak nak bising buat ni, tak boleh cakap, tak boleh apa, dia cuma ketuk-ketuk saja. Untuk anak yang baru nak masuk sekolah, kenalkan dengan sekolah di mana mereka nak pergi. Anak kita akan ada head start, terkedepan dari segi emosi dan kestabilan berbanding kawan-kawannya. Tersangkut jenang, jangan mengaduh. Di tiang seri, tersangkut raga. Kalau memang sudah jodoh, ke mana lari bertemu juga. Setelah lebih 7 tahun bergelar ibu tunggal, personaliti TV yang juga seorang aktivis sosial, Farah Lee akhirnya terbuka hati untuk kembali melayari bahtera rumah tangga bersama pilihan hatinya, Fuad Hashim. Persahabatan yang singkat tidak menghalang pasangan ini untuk mengikat janji setia untuk sehidup dan semati. Nona kongsikan antara majlis resepsi yang telah dianjurkan oleh rakan baik pasangan dan dihadiri oleh keluarga terdekat serta kenalan rapat menerusi segmen Mahligai Cinta. Muhammad bin Hashim. Ya, saya. Aku nikahkan dikau akan saudara perempuanku Nur Farahim binti Romli dengan mas kahwinnya RM123 tunai. Aku terimalah akad nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat diijab kabulkan pada 5 Januari 2024 di Terengganu. Farah Lee dan suami tidak menyangka perkenalan lebih 2 tahun lalu menjadi titik permulaan untuk sebuah lembaran baharu buat mereka berdua. Lebih manis, pasangan ini sekali lagi telah diraikan dalam sebuah majlis resepsi serba ringkas di sebuah restoran yang terletak di Shah Alam, Selangor. Kawan-kawan lah kot yang banyak canon kan. Kita orang sama-sama berkuda dari situ, circle yang sama dan get to know each other. Rasanya sebab mungkin jodoh kot. So Allah dah buka hati masing-masing. He's kuda punya atlet. I macam baru berjinak-jinak lah juga. Bila I ride, I pergi event, so nampak dia ada orang macam berhubung, tapi tak adalah serius. So just as friends je, dia meluahkan perasaan. I cakap I ambil masa dulu untuk kenal. Dan bila dah jumpa my family, dah macam banyak sikit berinteraksi, dan I tanya banyak lah, macam bertaaruf. One moment I rasa ready, saya cakap, okey jom kahwin. Benarlah kata orang, kalau dah jodoh, pasti tak ke mana. Tidak menduga bakal bertemu jodoh semula, Farah akui sikap suami yang pemalu telah berjaya menawan hatinya. Lebih membahagiakan apabila segala yang dirancang berjalan dengan lancar. Tengoklah. Pemalu sangat. Dia macam kita orang punya karakter very totally opposite. Bila berdua banyak dia cakap. Dan, cuma cara luaran tu dia agak pemalu lah. Appreciate lah, I think yang I susah nak dapat after yang struggles, many years punya struggles. Cindy dah ready, so Allah dah buka hati, so and then he's ready as well. So macam senang je jalan.
Majlis turut dimeriahkan lagi dengan beberapa persembahan nyanyian bersama iringan muzik. We are so happy untuk treat dia to this wedding. Supaya kita yang meraihkan dia. She is an inspiration, and apa yang Kak Farah, Kak Nina dan Kak Jida doakan ialah moga dia benar-benar bahagia di dunia dan di akhirat. Kami ni memang restoran dan kita punya central kitchen. Kita ada makanan specialty kita, nasi padang. Nasi padang ni uniknya sebab sebenarnya kalau wedding, satu daging, satu ayam, seafood dan sayur. Kalau nasi padang ni dia akan datangkan macam-macam juadah. Farah turut bersyukur apabila cahaya matanya daripada perkahwinan terdahulu, Mariam Isabel, dapat menerima kehadiran Fuad dengan hati yang terbuka. Kalau dengan anak, I lah tegas kot. Sebab dua-dua introvert, so dua-dua pemalu. So they're taking time untuk adapt with each other. Tapi Alhamdulillah, Mariam is very supportive and positive. Nampak dia happy lah, Alhamdulillah. Selamat pengantin baru, Ma. Mariam sayang Oma. Congratulations. Harapan kepada Fuad agar dapat bimbing Farah, Mariam, Rumah Farah dan Mariam hingga ke syurga, dunia dan akhirat, bukan dunia sahaja. Selamat pengantin baru Kak Cik dan Fuad. Semoga berbahagia hingga ke jannah. Good luck Fuad. Ahli keluarga, teman rapat dan rakan selebriti turut merasa gembira dan sama-sama meraihkan kedua pasangan. Congratulations Kak Farah, you sangat memberi inspirasi pada Wani dari semua segi. Wani wish you all the best and sampai jannah insya-Allah. Good luck Fuad. Tahniah Farah, takdir menjawab segala-galanya. Allah temukan Farah dengan suami, alhamdulillah, berkuda, terkuda dan ternikah pula. Alhamdulillah. Selalu kalau duduk dengan dia akan bergurau senda tentang masa depan dia, tentang jodoh dia. Tapi akhirnya Masya Allah, kawan-kawan pun semua happy untuk dia sebab dia kata, okay, finally Farah dah jumpa dengan teman hidup dia. InsyaAllah kita akan doakan Farah sentiasa bahagia. Dengan keadaan sekarang, ramai tahu about my marriage. So Farah harap sangat doa-doa kalian mengiringi perjalanan kami. InsyaAllah kekal sehingga ke jannah dalam kebahagiaan, dalam kemudahan dan dalam keberkatan Allah insyaAllah. Angin membawa duka kau pergi. Oh, jamkan mata, bawa duka kau pergi. Terbang tinggi, burung merpati menari-nari terlihat lucu. Masa depan kini menanti, selamat menempuh hidup baharu. Nona mendoakan agar mahligai cinta yang dibina, Farah dan Fuad, sentiasa dilimpahi rahmat, kebahagiaan dan berkekalan buat selamanya. Lenggok badan dan gerakan kaki yang tepat mengikut tempo muzik yang dimainkan serta kecekapan memacu pepatung kuda menjadi faktor tarikan utama persembahan tarian kuda kepang. Seni warisan budaya yang unik dan berasal dari negara seberang ini telah bertapak lebih ratusan tahun di Malaysia, namun ia masih diteruskan oleh masyarakat Jawa tempatan khususnya di negeri Selangor dan Johor. Bagi mengekalkan kelestarian dan kepelbagaian warisan budaya negara, Nona mendekati kumpulan kuda kepang Wak Adam di Simpang Renggam, Johor. Keistimewaan seni tarian turun-temurun ini masih lagi dipersembahkan di majlis-majlis perkahwinan mahupun keramaian. Turut dikenali sebagai kuda lumping, persembahan tarian kuda kepang memerlukan seramai 25 orang peserta untuk membentuk sebuah kumpulan yang lengkap. Daripada jumlah ini, 9 orang merupakan penari dan selebihnya adalah pemain muzik dan penjaga kawasan. Wak Adam ni belajar mempelajari kuda kepang daripada satu tim yang diberi nama Kasih Budaya.
Setelah 2014, barulah Kuda Kepang Wak Adam ni ditubuhkan untuk tujuan menggalakkan generasi-generasi atau masyarakat di luar sana minat terhadap kuda kepang, terutama sekali di Sempang Renggam. Sebelum masuk kuda kepang ni, saya minat tengok. Daripada tengok tu, saya minat dia punya joget, dia punya tari seni, tari lenggok dia. Lepas tu, kalau nak masuk dari tari pun, kita kena belajar muzik dia. Daripada muzik, baru kita boleh masuk tari. Dari tari tu, barulah kita boleh ke seterusnya. Saya start main kuda kepang umur saya tingkatan 2. Saya belajar daripada tarian, lembutkan badan, lepas tu cipta tarian sendiri. Lepas tu ketua saya pilih saya sebagai pandu. Pandu atau ketua kumpulan akan mengetuai tarian kuda kepang dengan menggunakan cemeti sambil diiringi alunan muzik. Perbezaan tarian kuda kepang bagi penari lelaki dan wanita adalah di mana mereka akan meletakkan kuda di samping bagi penari wanita, manakala bagi penari lelaki mereka akan menunggang kuda tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa adat kita penuh dengan adab dan santun, terutamanya bagi golongan hawa. Kalau lelaki tu dia macam cara pegang kuda dengan untuk perempuan pun cara pegang kuda pun ada beza dia dekat situ. Daripada gerak kaki, keting, semua ada beza untuk perempuan. Kalau macam perempuan, keting dia kita cuma gunakan kaki untuk kaki. Kalau untuk yang lelaki, dia akan tundukkan. Kalau daripada segi yang kita tengok, dia akan tunduk. Kalau perempuan just guna kaki je. Mengikut tradisi dahulu kala, tarian kuda kepang hanya ditarikan oleh golongan lelaki sahaja. Kumpulan Kuda Kepang Wak Adam cuba menerapkan kelainan dengan melibatkan persembahan daripada penari wanita. Kuda kepang ni dia ada banyak tarian dia orang panggil. Ada tarian bujang ganong, ada joget pentol, ada joget kuda kepang, ada berbeza-beza. Macam bujang ganong, dia joget pakai topeng. Joget kuda kepang, dia pegang kuda lah. Joget pegang kuda, dia gayakan tarian dengan kuda. Lagi satu tu joget pentol, dia joget dia lincah. Jogetnya laju. Lebih 10 dekad mengkaji sejarah dan asal-usul tarian kuda kepang, Profesor Dr. Muhammad Kipli Abdul Rahman menyifatkan seni tarian ini sebagai sebuah manifestasi simbolik perjalanan kerohanian. So pada bila waktu penjajahan Inggeris tu pada awal abad ke-19 tu, pada itu kita kan penjajahan Indonesia, Belanda, Malaysia adalah Inggeris. Jadi pada masa itu berlaku revolusi di Indonesia menjadi republik. Kan? Kemudian bertolak daripada itu, maka banyak berlaku penghijrahan. Penghijrahan orang-orang Jawa, khasnya daripada Jawa Timur ke Semenanjung Tanah Melayu untuk mendapatkan kehidupan yang baharulah di sini, sebab pada masa itu British settlement, so perekonomian di Tanah Melayu itu berkembang dengan pesatlah, sebab Inggeris sangat menyokong dari aspek ekonomi dan pendidikan kepada masyarakat tanah jajahan dia. Jadi oleh kerana sumber ekonomi tersebut, atas dorongan ekonomi, maka ramai penghijrah Jawa yang datang, dan antaranya adalah di negeri Johor lah yang paling utama. Jadi mereka datang ke Johor dengan membawa sekali amalan tradisi mereka, dan antaranya adalah persembahan kuda kepang lah. So dengan cara itu, maka persembahan kuda kepang itu turut dipersembahkan di Tanah Melayu, khasnya di negeri Johor yang ada ramai penduduk ataupun etnik Jawa, juga di Selangor dan di Perak. Itu antara 3 negeri yang ada etnik ramailah etnik Jawa
yang menetap di 3 negeri tersebut dan mereka masih mengamalkan persembahan tradisional mereka lah. Meskipun dunia kini semakin moden, tarian ini masih relevan dan mempunyai peminatnya yang tersendiri. Jadi dalam konteks kini, persembahan kuda kepang mabuk tu, kalau dalam konteks negeri Johor, mereka berikan 2 bentuk. Dia bahagikan kepada 2. Pertama, dia kata bentuknya diberikan nama persembahan kuda kepang dan yang keduanya dia panggil permainan kuda kepang. Okey, jadi bentuk-bentuk ini diwujudkan untuk mewajarkan kuda kepang mabuk itu untuk terus lestari sebab ia berkaitan dengan seni dan budaya yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Jadi bagaimanakah nak melestarikan nak melestarikan seni budaya itu? Jadi dia bahagi pada 2 sebab pemain-pemain yang berada di Malaysia pada masa ini semuanya beragama Islam. Sedangkan persembahan kuda kepang mabuk itu berakar daripada tradisi animisma dan Hindu. Jadi ada konflik di situ dari aspek kepercayaan dan keyakinan, iaitu antara kepercayaan Islam dan kepercayaan animisma Hindu. Jadi pemain beragama Islam ni dia akan ada konflik lah sebab bila dia melakukan persembahan kuda kepang mabuk yang perlu mengalami proses menurun ataupun trans itu atau mabuk itu, maka itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam kerana dipanggil khurafat. Khurafat dalam ajaran Islam. Jadi bagaimana aku nak mengelakkan daripada aku melakukan perkara khurafat? Jadi mereka membuat satu lagi nama, dia kata persembahan kuda kepang mabuk. Persembahan kuda kepang dia tidak melibatkan unsur menurun. Dia tidak melibatkan unsur pemujaan. Dia hanya persembahan yang estetikanya adalah estetika formal sahaja. Berbanding estetika dalam yang mabuk tadi, estetikanya merujuk kepada estetika bagaimana kita dapat mengalami pengalaman estetik yang tertinggi, iaitu menyatu dengan Tuhan dalam konteks animisma. Alunan muzik memainkan peranan penting agar penari dapat menyusun rentak tarinya dengan sempurna. Antara alatan muzik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tarian kuda kepang ialah angklung, gendang, gong, jidur dan kenong. Dalam konteks saya sebagai pengkaji seni persembahan tradisional, jadi saya menyokong juga agenda negara sebab dasar kebudayaan kebangsaan kita ada tentang unsur-unsur Nusantara dan ada juga tentang kesenian itu harus bertolak daripada prinsip Islam. Kan? So dasar kebudayaan kebangsaan kemudian masuk dasar kebudayaan negara 2021 menekankan tentang Sustainable Development Goal 17 sustainable oleh UNESCO itu dan termaktub juga dalam Malaysia Madani. Teras nilai pertama Malaysia Madani itu adalah tentang bagaimana ilmu itu holistik dan ilmu itu haruslah bertolak daripada local knowledge, kearifan tempatan. Jadi seni tradisional ini adalah satu bentuk kearifan tempatan dalam bidang kesenian. Jadi kita perlu lestarikan dia kerana local knowledge ini dia dapat membentuk jati diri. Dan dalam masa yang sama, pelestarian itu tadi bermaknanya bagaimana persembahan itu kita bezakan 2. Satu permainan dan satu persembahan. Maknanya kita melihat dari aspek estetika formal. Tariannya, lagunya, muziknya saja tanpa perlu melibatkan upacara ritual yang perlu memanggil entiti lain masuk ke dalam tubuh pemain untuk terlibat sama dalam persembahan tersebut. Harapan untuk generasi yang akan datang, sebab makin lama benda ni akan pupus, sebab makin lama benda ni akan jadi tentangan dia jadi macam setengah-setengah tempat dah tak boleh main dah kuda kepang. Jadi harapan saya untuk kuda kepang untuk generasi yang akan datang, dia akan kenal macam kuda kepang tu apa, zapin apa, semua kan untuk generasi. Macam anak saya pun, saya akan kenalkan dia dengan muzik-muzik, dengan jenis kuda kepang apa semua. Seperti seni budaya yang lain, tarian kuda kepang turut mempunyai keunikan tersendiri dan wajar dihargai serta dipelihara. Semoga warisan turun-temurun ini bakal menarik minat lebih ramai pencinta seni, terutamanya golongan milenial.
Seperti di Semenanjung Malaysia, negeri Sabah dan Sarawak juga mempunyai variasi kuih tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan keunikan sejarah setempat. Bagi penduduk Bumi Kenyalang Sarawak, kuih penganan jala antara juadah paling popular yang menjadi hidangan wajib ketika sambutan hari istimewa seperti perayaan Hari Gawai. Ketahui cara penyediaan kuih enak ini yang merupakan snack tradisional bagi kaum Iban dan mungkin anda juga boleh mencubanya sendiri di rumah. Bukan hanya kaya dengan pelbagai budaya serta keindahan alam semula jadi, juadah dari negeri Sarawak juga menjadi antara tumpuan utama pelancong dari dalam dan luar negara. Gabungan cita rasa daripada pelbagai etnik tempatan seperti Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau dan Cina menjadikan makanan selera Bumi Kenyalang ini lebih unik dan enak untuk dicuba. Hai penonton Nona, hari ini saya akan menyediakan satu resepi daripada Sarawak, iaitu kuih tradisional yang kita panggil kuih sarang semut ataupun kuih penganan jala. Jom kita mula. Kuih penganan jala boleh dihasilkan dengan menggunakan 3 bahan sahaja, iaitu gula apung, tepung beras dan air. Kita bancuh dulu bahan-bahan yang diperlukan ya. Okey, kita ambil bekas ni dan kita tuangkan air. Air ni dikira secukup-cukupnya lah. Letakkan gula apung ataupun gula nipah. Tapi gula ni kita dah campurkan sedikit gula pasir ya. Kita dah masak dulu gula ni. Okey, kita masukkan semua satu mangkuk. Dan tepung beras ya. Kita letakkan juga satu mangkuk. Kita gaul. Kita gaul je macam ni. Kacau adunan sehingga mesra dan untuk memastikan tepung tidak berketul, boleh gunakan air suam supaya ia mudah sebati. Para penonton, kalau kita buat ni, kita kena buat pekat sikitlah. Kalau dia tak pekat, kalau kita letak dalam acuan nanti, dalam acuan tempurung, dia akan keluar terlalu cepat. Bila dia keluar terlalu cepat, dia punya adun tu tak cantik, dia punya urat tu berketul. Itu sebab kita kena dia pekat sikit buat ni. Dia akan mengeluarkan buih-buih. Okey, itu jadi kita akan boleh mulakan ketukkan kuih kita di dalam acuan tempurung. Kalau dulu petua orang tua dia tak boleh buat kuih ni sebarang-barang. Dia kena ada syarat juga buat ni. Kalau dulu orang tua dia tak nak bising buat ni, tak boleh cakap, tak boleh apa, dia kena ketuk-ketuk saja. Itulah syarat itu. Jadi sekarang kita dah buat dia hari-hari. Sebagai hidangan hari-hari. Okey, kita ambilkan tali ni sebagai pengantung dia punya acuan tadi dan kita masukkan, ayunkan dia. Oleh kerana adunan dia tadi tak pekat, tak cair, dia pekat sikitlah. Okey, kita akan aduk dia ni. Saiz kuih tu ni dia ikut daripada minyak. Kalau minyaknya banyak, berarti kuih tu besar. Kalau minyaknya kecil, kuihnya akan kecil. Dia bukan ikut daripadanya pun kuali, tapi dia ikut saiz minyaknya. Warna dia bukan hangus ya. Dia disebabkan kita pakai dia punya gula apung, banyak gula apung. Rasanya sedap. Dulu tradisi bagi kaum Iban lah, terutamanya kaum Iban. Kuih ni memang selalu disediakan semasa perayaan Gawai ya. Perayaan Gawai bagi kaum Iban, dia orang akan sediakan kuih ini. Kira ni kuih yang terpenting lah bagi kaum Iban lah kalau kat Sarawak ni. Ataupun dia untuk buat upacara mereng. Tapi sekarang kuih ni digemari oleh tak kira di peringkat umur, kuih ni semua yang menggemari. Buat ni kena satu-satu. Satu kali buat, satu kuali satu kuih. Satu kuali satu kuih. Makan masa jugalah buat dia. Kena ada kesabaran. Boleh cuba di rumah dan selamat mencuba dan selamat berhujung minggu.
Resepinya ringkas namun tetap memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi sepanjang proses memasak. Keaslian rasa dan tekstur kuih perlu dipelihara agar sajian turun-temurun ini terus kekal sebagai juadah tradisi yang sesuai dinikmati pada bila-bila masa, terutamanya ketika sambutan perayaan. Terletak di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, restoran Copper Grill House menjadi lokasi pilihan untuk siaran Nona minggu ini. Restoran ini merupakan sebuah cawangan antarabangsa daripada jenama warisan ikonik yang kaya dengan rempah ratus dan resepi turun-temurun yang berusia lebih 50 tahun. Bagi anda yang ingin merasai pengalaman kulineri India yang asli, bolehlah mencuba menu-menu klasik di sini seperti roti romali, nasi biryani gosh dam dan pemanis mulut gajar ka halwa. Turut menggabungkan pesona gaya klasik dan moden dalam dekorasinya, hiasan seperti tembaga aksen, kayu asli dan rotan tanah menjadikan suasana ruang makan di sini lebih elegan dan mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Jika inginkan privasi atau mengadakan sebarang majlis untuk kumpulan yang lebih besar, ruangan khas yang selesa turut disediakan. Potongan gaya yang anggun, sopan dan selesa menjadikan pakaian tradisional Melayu antara pilihan busana yang ideal bagi golongan hawa pelbagai peringkat usia. Tidak hanya sesuai digayakan semasa musim perayaan, rekaan dengan suntikan elemen moden ini juga mampu menyelahkan sisi elegansi pemakai ketika menghadiri majlis-majlis istimewa. Segmen Lensa Gaya meninjau koleksi terbaru daripada Gemels menjelang Syawal 2024 untuk inspirasi gaya pilihan anda. Label ini diperkenalkan oleh mereka yang gemarkan gaya moden dengan elemen seberingkas serta sederhana dan mula bertapak dalam industri fashion sejak tahun 2017. Perincian fabrik dengan corak bunga serta jahitan sulam dipilih sebagai tema utama untuk koleksi terbaru jenama ini. Fabrik berkualiti turut dititik beratkan agar dapat memberi keselesaan maksimum kepada pemakai. Specialnya untuk tahun ini, Gemels mengeluarkan pelbagai koleksi yang menarik dan menampilkan pelbagai desain dan rekaan printed dengan warna pastel, corak desain yang berbeza. Serta kami setahun sekali mengeluarkan koleksi Bull Series. Dan koleksi kita tahun ini sangatlah beratkan detailing dia. Kita menggunakan list yang berbeza, menyelah dan eksklusif, elegan. Dan kita menampilkan rekaan sedondon, moden dan klasik. Koleksi yang pertama, kita menampilkan gaya yang moden, elegan dan eksklusif, di mana si pemakai akan memakai nampak lebih menarik dan lebih elegan. Koleksi ini juga kita menitik beratkan bib di bahagian bawah baju, corak di bahagian kain dan di bahagian lengan baju. Koleksi yang kedua, kita menampilkan ciri-ciri rekaan sedondon, ibu dan anak yang lebih sweet, selesa dan elegan. Koleksi ini kami menitik beratkan detailing yang ada di bahagian baju dan skirt serta kami menambah butang aksesori di bahagian baju. Kami mengubah rekaan baju ini memberi kelainan pada bahagian lengan baju. Kita tampilkan dengan rekaan berbeza dan corak yang turut berbeza dengan desain baju ini. Pelbagai fabrik yang kita gunakan seperti Moroccan crepe, shantung, premium matte setting dan fabrik French crepe. Fabrik ini kita semua memilih mengikut rekaan dan printed tersebut.
Ingin mengabadikan momen-momen indah kehidupan melalui busana yang dihasilkan, setiap rekaan ini mempunyai kisah yang berbeza dan makna tersendiri. Dari perincian jahitan hinggalah ke pemilihan corak fabrik, kesemuanya dilakukan dengan penuh teliti. Koleksi kurung Sarela dengan sentuhan gaya minimalis yang feminin ini didatangkan bersama selendang di bahagian dada. Motif utama rekaan ini adalah untuk memberikan ilusi langsing agar pemakai kelihatan lebih tinggi apabila menggaikannya. Inspirasi kami masih mengekalkan dari segi printed, warna dan juga menggunakan corak rama-rama, bunga dan elemen klasik untuk desain kita pada tahun ini. Kerana kami masih mengekalkan DNA itu sendiri walaupun desain yang kami reka itu sedikit moden tetapi identiti printed dan warna masih dikekalkan. Ayana pula kita menitikkan berat sentuhan klasik dan si pemakai lebih nampak elegan, anggun, menawan. Penggunaan printed baju ini sangat berbeza daripada yang lain. Kita menggunakan corak butterfly di bahagian baju dan kita memberi sentuhan kelainan di mana kita menambah organza pada lengan baju. Kita menggunakan cutting kurang paha, tetapi kita memperkenalkan elemen klasik printed yang kita hasilkan dengan menggunakan warna-warna yang sweet. Kalau dilihat koleksi ini, kami memberi kelainan di mana dalam rekaan ini kita memberi sentuhan di bahagian finishing baju, tetapi kita modernkan dengan gaya sentuhan daripada draping di bahagian pinggang pada rekaan tersebut. Kita menambah sulaman di bahagian finishing baju itu. Finish kami berharap koleksi kali ini memainkan peranan penting dalam industri fashion di Malaysia, bukan di Malaysia saja dan di luar negara. Variasi corak yang menarik dan tekstur fabrik yang berkualiti menjadikan koleksi ini sebagai antara pilihan kegemaran pelanggannya. Busana berpotongan ringkas dengan sentuhan gaya moden sememangnya sesuai untuk digayakan oleh wanita daripada semua peringkat umur. Kurang 2 minggu sahaja lagi, musim cuti persekolahan bakal berakhir. Mira pasti ramai dalam kalangan ibu bapa sedang sibuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak seperti baju, buku, kasut, alat tulis dan sebagainya. Persiapan mental dan emosi anak-anak juga penting diambil kira agar mereka lebih yakin untuk melangkah ke sesi persekolahan yang baharu. Datuk Dr. Muhammad Fazila Kamsa berkongsi tip untuk urus emosi anak-anak, terutamanya yang bakal menjejakkan kaki buat pertama kali di alam persekolahan. Ikuti kupasan selanjutnya menerusi segmen Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen Nur kali ini, Tok Abah nak ceritakan apa yang ramai orang tanya, bagaimana nak mengurus emosi anak yang nak mulakan sesi persekolahan. Ya. Kenapa? Kenapa sibuk ni? Supaya anak-anak kita ke cucu-cucu kita ada head start, terkedepan berbanding anak-anak orang lain yang tidak membuat persediaan yang sewajarnya. Nombor 1, tak dapat tidak. Ini kadang jangan lupalah ya. Doakan kat kepala anak-anak kita tu. In case of Tok Abah ni, kat cucu-cucu lah. Doakan kat kepala anak dan cucu kita ni supaya mereka dapat keyakinan, ketenangan. Apa dia? Nak doakan apa? Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Insyirah, Alam Nashrah. Ya, lepas tu bacalah doa penerangan hati itu bagi mereka senjata untuk mereka dapat ketenangan dan lebih mantap dan lebih bersedia untuk menghadapi sesi persekolahan. 1. Ya, yang keduanya ialah ni yang ramai orang terlupa ni. Dan Tok Abah buat untuk anak Tok Abah 35 tahun yang lepas, masa mereka kecil-kecil ya.
Apa yang Tok Abah buat ialah masa mereka nak mula sekolah tu Tok Abah programkan tiap-tiap malam. Ya, besok minggu depan kamu akan masa mereka nak tidur, programkan kat kepala mereka, bisik kat telinga selepas kita doakan kat kepala tu, programkan kat telinganya, kamu minggu depan akan ke sekolah, kamu akan bangun pagi senyum, seronok jumpa kawan, ya, jumpa cikgu, dapat duit sekolah belanja, ya, ikut kajian psikologi untuk kanak-kanak. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami sebelum tidur akan diulang-ulang oleh minda di bawah sadar, dan ini akan membentuk satu paradigma, satu mental picture. Mereka akan lebih bersedia untuk menghadapi sesi persekolahan, insya-Allah. Dan yang ketiganya, ramai guru-guru dan pakar counselling, pakar psikologi kanak-kanak mengatakan kena ada proses desensitization. Artinya dia kena ada detachment, ada kata orang tu berpisah dengan keluarga, tu punya dengan mak lah. Walaupun anak-anak kita ni ramai ya, majoriti dah pergi ke tadika, ke kindergarten dan sebagainya, tapi bila pergi ke sekolah yang formal, sekolah yang betul, dulu sekolah main-main, dia sekolah betul-betul punya, bukan main-main, bukan cobaan. Memang dia punya suasananya berbeza, emosi yang terlibat berbeza, ya, mereka punya kata orang tu persediaan mereka juga kena berbeza. Kena desensitize, ya, kena terangkan terangkan pada mereka bagaimana mereka akan, ya, pergi ke sekolah, ya, kena berlatih, ya, latih sama ada orang lain yang hantar, bukan mak ayah yang hantar ke sekolah. It's okay untuk mak ayah yang hantar ke sekolah, tapi mungkin ada pembantu ke, ada pakcik ke, ataupun tumpangan jiran ke. Apa cara pun tak kisah untuk menyediakan anak-anak kita untuk pergi ke sekolah, ada detachment daripada keluarga, daripada rasa selamat dalam keluarga, supaya mereka bersedia untuk menghadapi sesi persekolahan dengan lebih mantap. Yang keempat, ini yang ramai juga mak bapak sudah buat tapi ramai juga yang tak buat. Iaitu kalau boleh untuk anak yang baru nak masuk sekolah ke, yang nak tukar sekolah daripada tingkatan darjah 6 ke tingkatan 1 ke, kenalkan dengan sekolah di mana mereka nak pergi. Bawa anak, memang untuk anak-anak darjah 1 mereka ada seminggu orientasi, tahu. Tapi sebelum orientasi kita bawa anak kita pergi minta izin kat security ataupun guru besar untuk bawa anak kita pergi ke sekolah di mana mereka akan belajar. Kalau boleh tanyakan di mana kelas darjah 1 cikgu. Dan kalau boleh kenalkan dengan gurunya. Ni tunjukkan ini mungkin kelas kamu kalau boleh minta duduk kat depan kalau boleh. Lepas tu ini sekolah, ya, ini kelas kamu. Ini kantin. Itu penting tu, kantin penting. Ini toilet, ya. Ini perpustakaan dan sebagainya. Jadi mereka biasakan diri mereka dengan sekolah sebelum pergi sekolah. Ini ramai orang tak buat. Jadi kalau kita buat, anak kita akan ada head start, terkedepan dari segi emosi dan kestabilan perasaannya bila dia bersekolah berbanding kawan-kawannya. Nampak tak? Untungnya sedikit pengorbanan, sedikit usaha, sedikit pelaburan. Ya, kenalkan dengan sekolah, ya. Lepas tu ramai juga mak ayah yang share pengalaman mereka, dia buat countdown. Ya, macam kita nak tengok World Cup countdown, nak apa pun dah countdown, nak raya pun countdown, nak exam countdown. So nak pergi sekolah, ya, kata nak sekolah katalah 1 bulan 3 contoh. 1 bulan 3. So sekarang ni 25 bulan 2. Dah. Okey, 5 hari lagi nak ke sekolah. 4 hari lagi kita hype kan. Macam ya, kita hype, dia ada countdown. Macam nak menyambut tahun baru, ni nak menyambut tahun nak pergi balik ke sekolah. Wow. Ya, ini pun satu perkara yang sangat simple dan praktikal dan ramai orang boleh buat. Jadi anak akhirnya excited, seronok nak pergi sekolah. Nombor 6 of course lah. Anak-anak seronok apa? Terutama yang nak masuk darjah 1. Beg baru. Apa jenis beg? Make sure dia orang yang pilih, ya. Beg baru kita letak, kita macam ada showcase. Ni beg, ni kasut, ni uniform, ni dia punya tie, ni punya pencil box, ni punya botol air. Botol air ada 5. So, untuk 5 hari, 5 botol. Contohlah. Sebab 5 ni pun dalam masa seminggu habis hilang semua. Ditinggal kat sekolah. Pun biasa berlaku. Tu Abah ada pengalaman dengan cucu-cucu, ya. Yang penting sekali kita latih mereka untuk rutin. Dan ingat, bila kita dah sekolah nanti, kamu kena tidur paling lewat pukul 10. Tengok tak jam tu? Ni yang tangan panjang kat 12, tangan pendek kat nombor 10 ni kena tidur. Kalau boleh 9.30. So kita kena start rutin. Ya, tidur sekian, bangun pukul sekian. Bangun kena senyum. Bangun senyum, angkat tangan doa. Satu fikiran positif waktu pagi akan menyebabkan sepanjang hari jadi seronok, positif. Jadi kita latih anak kita sejak kalau darjah 1 jatuhlah, ketika tingkatan 1 lah, ya. Mereka mula-mula dah ada head start. Dan last sekali yang penting sangat juga ialah salah satu sebab anak seronok dan lebih bersedia untuk bersekolah ialah mak ayah, bukan pembantu rumah, ya, bukan bibi.
meraihkan anak-anak nak pergi sekolah. Betul sampai sini, peluk cium mak ayah, peluk cium, doakan kat kepala anak Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Ya, kita peluk, ya, hantar apa ni, lepaskan mereka ke sekolah. Raihkan mereka nak pergi sekolah, masa balik sekolah kalau boleh ada mak ayah yang meraihkan mereka balik sekolah. Kalau ada lah, kalau dua-dua mak bapak yang bekerja, cerita lain, mungkin orang lain yang kena meraihkan anak-anak balik ke sekolah. Dan ini akan menyebabkan mereka seronok sangat ya untuk belajar. Dan last yang paling last ni ya, tolong ya adik-adik anak-anak, para penonton yang Tok Abah kasihi, haramkan perkataan negatif tentang sekolah ke, tentang anak-anak ke. Kamu kenapa tak pandai, kenapa malas, kenapa degil, kenapa leceh, haramkan perkataan negatif. Ini akan menyebabkan mereka rasa negatif, ya, tak seronok dan tergugat untuk semangat untuk ke sekolah. So sentiasa kamu kan budak pandai, budak rajin, budak seronok pergi sekolah, budak pandai, budak banyak kawan, banyak. Ini yang diulang-ulang agar mereka lebih mantap dan lebih tu bersedia untuk ke sekolah dengan lebih positif. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengundurkan diri, terima kasih sekali lagi kepada Restoran Copper Grill House TTDI kerana sudi menerima kunjungan kami. Semoga segala pengisian penuh inspirasi yang kami kongsikan tadi dapat memberi pelbagai manfaat yang baik buat anda semua. Biar percaya, di sebalik kisah kejayaan individu lain, pasti ada perkongsian ilmu dan pengalaman berguna untuk kita jadikan contoh dan tauladan. Baiklah, sampai di sini sahaja siaran Nona kali ini. Teruskan layari semua platform media sosial kami di TV3 Nona untuk lebih banyak kandungan digital menarik. Kami alu-alukan juga sebarang pendapat dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya